So Melaka telah menyaksikan pertukaran ketua menteri, pertukaran ketua menteri, di mana Yang Amat Berhormat, sekarang ini Yang Berhormat Datuk Sulaiman Mat Ali telah pun letak jawatan, dan Datuk Seri A.B. Rauf Yusof A.B. Rauf Yusof telah pun mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru, dan ini telah pun mencetuskan sedikit gegaran politik tanah air, kerana ramai yang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba berlaku pertukaran Ketua Menteri di Melaka. Tak ada apa-apa, tiba-tiba ada peletakan jawatan, dan seterusnya ada Ketua Menteri yang baru. Sebelum kita mengupas sedikit sebanyak, sebab ada banyak isu, walaupun isu ni tidaklah isu nasional, tetapi sebenarnya ada banyak implikasi di peringkat nasional. Tapi sebelum itu, saya nak ceritakan sedikit tentang Datuk Seri Utama A.B. Rauf inilah. Datuk Seri A.B. Rauf, sahabat baik saya, kami dilantik, Rauf dengan saya dilantik sebagai Exco Pemuda UMNO pada hari yang sama. Tahun 2000 ya. Masa tu Rauf di bahagian Bukit Bintang, dan saya baru saja masuk politik di bawah Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, dan selepas itu Rauf telah pun naik pangkat dalam UMNO. Awalnya dia adalah seorang penyokong hebat dan kuat Datuk Seri Hishamuddin. Lepas tu zaman Datuk Seri dia jadi penolong setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, bosku, beliau menjadi setiausaha kerja UMNO Malaysia. Datuk Rauf pernah jadi PSU Pemuda Malaysia? Ya, PSU. Dia ganti Zul Awi. Dia ganti Zul Awi. Zul Awi dulu, lepas tu Rauf manuver jadi setiausaha Pemuda UMNO Malaysia, naik, dan masa tu dia kalah. Dia di Bukit Bintang, dia kalah ketua bahagian kepada Datuk Azim Zabidi, dan dia berhijrah balik ke kampung, dan dia memindahkan keahlian balik ke Melaka. Dan pada masa itu Rauf dah plan dia akan bertapak di Melaka. Dan dia jadi setiausaha kerja waktu bosku. Setiausaha kerja ni dalam UMNO adalah, I suppose, COO lah. Ya, sebab CEO dia adalah Setiausaha Agung, COO adalah setiausaha kerja. Setiausaha kerja jawatan yang penting. Jadi segala urusan mesyuarat, segala urusan pentadbiran dilaksanakan oleh setiausaha kerja. Jadi Rauf jadi setiausaha kerja waktu bosku, jadi pada orang kuat Datuk Hisham jadi orang kuat bosku, dan sekarang ini adalah orang kuat Datuk Seri Presiden Zahid Hamidi. Itu latar belakang Rauf, dan saya nak cakap bahawa Rauf ini, ada ramailah yang komen pasal kelayakan Rauf dan sebagainya, but I know Rauf. Rauf, I still consider my friend. Rauf ni dia self-made politician. Dia self-made politician. Dia ialah, walaupun sekejap dia sokong yang ini, sekejap dia sokong yang ini, tapi dia betul-betul build diri dia daripada bawah, sehingga dia jadi Ketua Menteri Melaka. King. Ada gelaran King di Melaka. King. Nama dia King Rauf. Okay, maybe Syaril sebagai seorang yang sudah pun berkecimpung dan bertanding di negeri Melaka, boleh ceritakan sikit latar belakang apa yang telah pun berlaku. Bagi saya, KJ, kita kena tengok apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Dan yang tersurat sudah tentu peletakan jawatan, tapi di situ pun dah mula kita boleh nampak bayangan mungkin ada cerita lebih di sebalik apa yang berlaku. Mungkin KJ nak bagi komen tentang implikasi dan sebagainya untuk isu nasional. Tapi di segi Melaka sendiri, pertama, saya ingat siapa yang mengikuti politik dalaman UMNO selama ini dah nampak desas-desus perkara ini sebenarnya dah lama. Saya ingat dah lebih setahun. Malah kalau kita tengok apa yang berlaku selepas pilihan raya negeri Melaka, angkat sumpah untuk Datuk Seri Utama Sulaiman berlaku pada malam keputusan itu sendiri. Satu perkara yang biasanya tak lazim berlaku. Kecuali ada usaha nak kecuali kalau ada usaha ataupun ada gambaran bahawa ada usaha untuk cilok, macam KJ kata tadi, untuk mengubah. Walhal kita berkempen waktu itu, Datuk Seri Sulaiman adalah poster boy. Poster boy Melaka. Dan episod di mana di tengah-tengah malam itu terus diangkat sumpah Datuk Seri Utama Sulaiman sudah pun mengundang beberapa persoalan tentang kenapa perkara itu berlaku. Dan kalau kita ikut juga berita dari masa ke semasa antara PRN dan juga sekarang, sebenarnya dah banyak kali kita tengok berita yang keluar seolah-olah perkara ini akan berlaku, iaitu Datuk Seri Sulaiman akan letak jawatan digantikan oleh orang lain, digantikan oleh Datuk Seri Rauf. Jadi perkara ini dalam satu sudut bagi kita yang mengikuti bukan satu kejutan.
kerana sudah lama desas-desus ini berlegar. Cuma persoalannya yang mungkin saya nak runtang pada KJ, adakah ia berlaku sekarang ini mungkin disebabkan juga Datuk Seri Rauf dilihat betul-betul menjadi orang kuat presiden seperti mana KJ gambarkan. Saya nak bagi satu contoh betapa loyalty Datuk Seri Rauf kebelakangan ini jelas bersama dengan presiden. Contoh adalah apabila Perhimpunan Agung UMNO yang baru-baru ini, yang sebelum ini, penyusunan siapa yang bercakap last kali, Melaka bercakap last kali, dan dia balun kita habis lah. Cikgu apa nama dia? Cikgu Mus. Daripada Alu Gajah. Daripada Alu Gajah. Dan beliau ternyata mengambil pendirian, Melaka mengambil pendirian, Datuk Seri Rauf menyusun supaya yang menjadi jurucakap dari Melaka itu Presiden betul-betul Presiden tidak bertandingkan, dan dia pukul habis siapa yang mempersoalkan. KJ tak guna. Saya, KJ, semualah tanpa menyebut nama, tapi jelaslah siapa yang dia nak buat. That was the final speech, demonstration of loyalty and fealty by Rauf. Correct. So mungkin itu menyumbang kepada apa yang berlaku mutakhir ini. Untuk makluman pendengar, saya nak kena jelaskan sedikit latar belakang. Datuk Seri Sulaiman Ali jadi Menteri Besar pada tahun 2020 waktu pertukaran kerajaan persekutuan. Pada waktu itu Rauf sudah menjadi Ketua UMNO Melaka, pengurusi perhubungan UMNO Negeri Melaka. Tetapi masalah dia pada waktu itu, UMNO ni Rauf bukan adun. Dia bukan adun sebab sebelum PRN. Jadi Rauf dalam keadaan dia tak boleh nak jadi ketua menteri walaupun dia ketua UMNO Melaka. Jadi dia letakkan Datuk Seri Leman ni sebagai ketua menteri. Datuk yang Seri bukan Leman, ketua bahagian. Dia bukan, dia sama bahagian dengan Rauf. Masjid Tanah. Dia adalah subordinate ataupun naib seorang naib ketua bahagian, timbalan naib ketua bahagian mungkin. Dia adalah di bawah Rauf, di bahagian dia sendiri. Jadi Rauf telah membuat langkah Putin waktu dia tak boleh teruskan sebagai presiden, dia letak Dmitry Medvedev sebagai Perdana Menteri. Ini lebih kurang samalah. Sehingga aku ambil tempat balik tu daripada kamu. So Rauf tunggu sehingga pilihan raya negeri berlaku dan dia telah bertanding di Tanjung Bidara, menang jadi adun. Tapi macam Syahrir kata, betul lah, masa tu mungkin tak boleh nak letak Rauf jadi ketua menteri sebab nampak sangat, sebab kita kempen dengan Datuk Seri Leman sebagai poster boy, calon ketua menteri. Jadi tak nak mengguriskan hati orang Melaka yang telah mengundi Barisan Nasional dengan harapan Datuk Leman jadi ketua menteri, dengan menukarkan ketua menteri dan bagi kepada Rauf. Jadi saya melihat begini, Syaril. Satu, ini adalah langkah Zahid untuk consolidate kedudukannya. Sepenting sekarang ini MT semua lebih kurang majoriti adalah orang dia. Lepas ni dia nak pastikan bahawa di negeri pengurusi-pengurusi perhubungan pun dan juga ketua menteri juga adalah orang dia juga. Dan inilah masa yang terbaik. So sekarang ni Zahid dah kuat, dia bagi tahu Rauf, mungkin Rauf juga bagi tahu Datuk Seri Zahid, now is the time for you to give me what I'm owed. Which is the Ketua Menteri of Melaka. Dan I know Leman, walaupun Leman adalah sahabat, I have to say langkah ini telah berlangsung sebab Leman is politically expendable. Dia bukanlah seorang yang mempunyai pengaruh politik yang hebat seperti Rauf, dan beliau adalah seorang yang expendable, yang boleh diketepikan. Dan cara diketepikan pun saya rasa agak kesian juga sebab Datuk Seri Zahid sebut bahawa atas faktor kesihatan. KJ dengar tak jawapan Datuk Seri Leman? Ya, dia kata dia sihat. Dia kata adalah batuk-batuk sikit. Dia seolah menyindir balik presiden pun. Itulah. Ada juga. So I feel a bit sad how he was pushed aside, but like you said, Syaril, ini memang a long time coming lah. Kalau pemerhati politik Melaka ataupun pemerhati politik tanah air memang tahu bahawa Rauf is matter of time, dia akan makan Leman. Sure, and it happen. Dia makan Leman. So comes to the point of implication to the federal punya politik. Satu perkara yang sangat-sangat menarik bagi saya adalah kenyataan daripada Datuk Seri Zahid, Presiden. Beliau menjadi watak utama dalam hal ini sebab di Melaka majoriti adalah Barisan Nasional dan beliau adalah pengurusi Barisan Nasional. So he calls the shots. Dia yang telah merestui pertukaran ini walaupun ada alasan yang Leman telah pun letak jawatan. Tetapi sudah pasti ini semua dirancang. Tapi kenyataan Datuk Seri Zahid adalah kita akan menubuhkan kerajaan perpaduan di Melaka. So
soalan pertama, tak perlu ada pertukaran ketua menteri. Kalau itu hasrat dia, boleh je minta Datuk Sulaiman untuk tubuhkan kerajaan paduan. Tapi tak apalah. Nanti exco lain. Benda tu dah berlaku. Untuk makluman pendengar, sebelum peletakan jawatan Datuk Sulaiman, hatta automatik semua exco pun letak jawatan. Sebelum ini, semua ahli Exco Negeri Melaka adalah daripada Barisan Nasional, UMNO, MCA dan MIC. Sekarang ini UMNO ataupun Barisan Nasional telah memberi isyarat melalui kenyataan Zahid dan juga kenyataan Rauf bahawa mereka akan accommodate, akan memasukkan wakil daripada PH lah, kerajaan perpaduan, daripada DAP, daripada PKR dan mungkin daripada Parti Amanah. Now, this is a big concession. Ini adalah satu tawaran yang sangat-sangat besar. Ini adalah concession yang sangat-sangat besar kepada PH, sebab kita tak tengok pun PH di negeri-negeri mereka menawarkan Barisan Nasional untuk menjadi exco. Ya. Saya melihat memang perkara itu betul dan mungkin Presiden memikirkan ini satu lagi bukti dia nak tunjukkan kepada PH betapa dia membantu politik Pakatan Harapan, dengan harapan bahawa selepas pilihan raya negeri besok, yang mana ada Selangor, yang mana ada Negeri Sembilan, yang mana ada Penang, dengan harapan selepas itu UMNO pun akan dapat lantikan exco. Dan saya yakin sama ada benda ni berlaku atau tidak, itu ialah message yang disampaikan kepada UMNO dan grassroots UMNO. Okay, kita give up sikit Melaka ni, tapi kita akan dapat di negeri-negeri lain. Cuma kita tengoklah sama ada PH buat atau tidak. So mungkin ini adalah langkah strategik daripada Wak Zahid. Sebelum PRN ni, kita bagi sikit kat Melaka dalam bentuk kursi-kursi exco ni, dengan harapan bahawa kita akan dapat lebih kursi di Selangor, di Penang, dalam seat negotiation nanti, dalam rundingan kursi di Negeri Sembilan, dan kita akan dapat kursi-kursi tambahan dalam exco yang akan dibentuk sekiranya menang dalam pilihan raya negeri. I think that's saya itu move dia, tactical move lah. Dan mungkin Syahrir melihat kepada masa depan, what we are asking ataupun what UMNO is asking untuk PRN yang akan datang. Tapi saya juga melihat bahawa ini adalah salah satu daripada langkah-langkah confidence building measures yang bersiri. Confidence building measure. Saya tak nak berkaitkan lah, tetapi contoh pengecualian ROS, itu I do you something, I do something for you, then tit for tat, ataupun quid pro quo, bukan tit for tat, quid pro quo, then I do something for you. Bukan bermakna dikaitkan secara rasmi, tetapi dalam hubungan antara dua pihak ni mesti ada langkah-langkah membina keyakinan, confidence building measures. Okay, dah bagi pengecualian untuk ROS, now the ball is in my court. Apa saya punya quid pro quo? Okay, saya bagilah kursi exco dalam kerajaan Melaka. Then after that, apa yang Syahrir kata tadi? What happens after PRN? Saya akan menulis satu artikel KJ, sebab KJ tahu saya ada I'm going to write more columns now. Dan salah satu perkara yang saya sedang tanggungjawab sebagai young global leader. Ni bukan young global leader. Saya juga ada hubungan bersama dengan RSIS, Rajaratnam School of International Studies di Singapura. Belum lagi finalize hubungan tersebut, tapi buat masa sekarang saya menulis dan bercakap atas platform mereka lah. Tahniah. Terima kasih. Double. Congratulations. Thank you. Sama juga KJ, sebelum saya lupa, KJ pun bersama dengan ICF. It's okay. Don't worry about it. Sure. Anyway, saya akan menulis artikel itu dan berkait dengan apa yang KJ cuba sampaikan, the quid pro quo ni, saya nak bawa satu sudut, ada normalisasi hubungan antara UMNO dan PH ni, dan semua siri-siri event ini, episod-episod ni adalah ke arah membiasakan antara orang UMNO dan orang Pakatan Harapan, dan membiasakan rakyat bahawasanya bukan hanya ini bukan compromise lagi, tapi satu political union yang sedang dibina. So soalan yang paling besar, dan kita akan wrap up isu Melaka ni sebab ada banyak lagi yang kita bincang, adakah ini menandakan satu langkah ke arah satu perikatan politik yang kekal dan formal? That's what I said a few seconds ago. Political union. Saya union okay, but is it more than a temporary arrangement to a formal union? I think it will. Kalau tidak diformalisasi pun, dia akan masuk ke arah seolah-olah satu tim.
Satu tim. Contoh untuk kita agihkan ataupun mereka agihkan kursi tak ada pertembungan antara UMNO dan PH ni sudah dinyatakan oleh Presiden UMNO dan juga oleh pihak Pakatan Harapan sendiri. Jadi ini bukan lagi soal kita terpaksa tubuhkan kerajaan bersama kerana Yang di-Pertuan Agong minta. Itu dah cerita tu dah habis dah. Itu dah basis. Sekarang ni win as a team lah. Menang sebagai pasukan. Correct. Okay. Cuma last point tentang isu ni, saya dah baca komen sewaktu berita ni keluar, adalah who's next. Sebab who's next dalam percaturan Wak Zahid lah. Sebab kalau dia nak betul-betul pastikan semua pengurusi perhubungan, Ketua UMNO Negeri dan juga Menteri Besar / Ketua Menteri adalah orang dia, sudah pasti ada Johor On Hafiz jelas bukan orang Datuk Zahid. Yes. Jadi dia antara pemimpin UMNO yang telah keluar dengan jelas menyatakan bahawa Zahid perlu letak jawatan selepas pilihan yang lepas. Dia pertama bercakap sebelum yang kena gantung. Tetapi soalan dia, beranikah tindakan diambil untuk menukar? Saya rasa negeri Johor ni banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Sebab tu saya kata berani ke? Setakat ni belum berani lah. Setakat ni jelas dia belum berani.